PAPP. Cegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan 3W yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal bawasi wal jununi wal juzami wa min syai'ni asqa. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan daripada segala penyakit yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya Erdina binti Arifin, pembaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan bahawa pada hari ini, 15 Januari 2021, bilangan kes sembuh COVID-19 adalah sebanyak 1,939 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sepenuhnya daripada COVID-19 adalah sebanyak 115,227 kes, 76.3% daripada jumlah keseluruhan kes. Pada hari ini, 15 Januari 2021, negara kita melaporkan kes harian sebanyak 3,211 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 151,066 kes. Manakala jumlah kes aktif dan kembali jangkitan COVID-19 pula adalah 35,253 kes. Daripada jumlah kes baharu berkenaan, terdapat 5 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Manakala penularan COVID-19 dalam negara pula adalah sebanyak 3,206 kes. Bagi kes penularan di dalam negara, 2,045 kes adalah warga negara Malaysia, manakala 1,161 kes adalah bukan warga negara. Selangor masih melaporkan kes harian baharu tertinggi iaitu sebanyak 889 kes, 27.7%. Daripada jumlah ini, sebanyak 658 kes, 74.0% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 aktif jalankan lapangan. Ini diikuti oleh Johor sebanyak 535 kes, 16.7% dan Sabah sebanyak 514 kes, 16.0%. Sebanyak 12 kes, 0.4% yang dilaporkan pula adalah berkaitan kluster-kluster dilokap, depot tahanan imigresen dan penjara yang membabitkan kluster tembok Kengus, 6 kes, kluster penjara Seberang Perai 2 kes, kluster Matambai 2 kes, kluster Teluk Mas 1 kes dan kluster penjara Jalan Harapan 1 kes. Sehingga kini, terdapat 204 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU, di mana 87 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Duka cita dimaklumkan, terdapat pertambahan 8 kes kematian berkaitan COVID-19 pada hari ini, yang menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 586 kes, 0.39% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 15 Januari 2021, terdapat sebanyak 635 kluster yang telah dilaporkan, termasuk 12 kluster baharu pada hari ini. Jumlah kluster yang telah tamat pula adalah sebanyak 351 kluster, termasuk 4 kluster yang tamat pada hari ini iaitu kluster Bahmedan, kluster Jalan Dalam, kluster Nibong dan kluster Dermaga. Ini menjadikan jumlah kluster aktif yang dipantau adalah sebanyak 284 kluster. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 85 kluster melaporkan pertambahan kes pada hari ini. Kluster-kluster yang melaporkan pertambahan kes baru tertinggi adalah kluster Bukit Pasir 171 kes, kluster Tapak Bini Damai 130 kes dan kluster Beringan 112 kes. KKM juga ingin memaklumkan terdapat 2 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini, iaitu kluster Jalan
Kluster Jalan Teluk Gong. Kluster tempat kerja yang melibatkan daerah Kelang di Selangor. Kes-kes pada kelas ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 14 Januari 2021. Hasil saringan bersasar di sebuah kilang. Nama kluster merujuk kepada lokasi kilang dan asrama pekerja di mana kes-kes dalam kelas ini dilaporkan berlaku iaitu Jalan Teluk Gong, Kampung Teluk Gong, Pelabuhan Kelang. Sehingga 15 Januari 2021, sejumlah 191 individu telah disaring, di mana 108 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Kluster Lingkaran Lintang. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kelang dan Selangor. Kes-kes di kelas ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 3 Januari 2021. Hasil saringan bersasar di sebuah kilang. Nama kluster merujuk kepada gabungan nama lokasi kilang dan asrama pekerja di mana kes-kes dalam kelas ini dilaporkan berlaku iaitu di Lingkaran Sultan Hishamuni dan Lintang Sultan Muhammad Sapi, Pelabuhan Kelang. Sehingga 15 Januari 2021, sejumlah 205 individu telah disaring, di mana 25 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Kluster Persiaran Selatan. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Johor Bahru di Johor. Kes-kes pada kelas ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 15 Januari 2021. Hasil saringan bersasar di sebuah tapak binaan yang terletak di Persiaran Soki. Sehingga 15 Januari 2021, sejumlah 209 individu telah disaring, di mana 61 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Kluster Jalan Keluang. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Batu Pahat di Johor. Kes endas di kelas ini iaitu kes ke-137,341 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 11 Januari 2021. Hasil saringan individu bergejala. Berikutan kes endas yang dilaporkan tersebut, saringan telah dijalankan ke atas kontak rapat di tempat kerja kes endas dan seramai 17 lagi individu dikesan positif COVID-19. Nama kluster merujuk pada lokaliti kilang tersebut yang terletak di Jalan Keluang. Sehingga 15 Januari 2021, sejumlah 42 individu telah disaring, di mana 18 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Kluster Kampung Perani. Kluster ini melibatkan daerah Kota Tinggi di Johor. Kes endas di kelas ini iaitu kes ke-110,214 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 30 Disember 2020. Hasil saringan individu bergejala. Nama kluster ini merujuk kepada lokaliti di mana kes-kes dalam kelas ini dilaporkan berlaku iaitu di sebuah masjid yang terletak di Bandar Seri Petani, Kota Tinggi. Sehingga 15 Januari 2021, sejumlah 81 individu telah disaring, di mana 18 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Kluster Ladang Baturong. Kelas ini melibatkan daerah Kunat di Sabah. Kes endas di kelas ini iaitu kes ke-13,131,469 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 9 Januari 2021. Hasil saringan di tempat kerja. Kluster ini berpunca dari sebuah majlis kerajaan tertutup dan seterusnya telah merebak kepada pekerja-pekerja yang tinggal di perumahan pekerja Ladang 101 Baturong 3 Kunak. Sehingga 15 Januari 2021, sejumlah 1,625 individu telah disaring, di mana 54 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Kluster Ladang Mantabah. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Lahad Datu di Sabah. Kes-kes pada kelas ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 6 Januari 2021. Hasil saringan bersasar di sebuah ladang. Nama kluster merujuk kepada lokaliti kes-kes yang dikesan positif iaitu di Ladang Matambah, Lahad Datu. Sehingga 15 Januari 2021, sejumlah 89 individu telah disaring, di mana 20 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Kluster Tapak Bina Damai. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Cerah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes di kelas ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 15 Januari 2021. Hasil saringan bersasar di sebuah tapak binaan. Nama kluster merujuk kepada lokaliti kes-kes yang dikesan positif berlaku iaitu di Alam Damai Ceras. Sehingga 15 Januari 2021, sejumlah 161 individu telah disaring, di mana 130 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Kluster Pondok Hidayah. Kelas ini melibatkan daerah Macang di Kelantan. Kes indeks di kelas ini iaitu kes ke-138,166 merupakan kes yang telah dilaporkan positif COVID-19 pada 11 Januari 2021. Nama kelas ini merujuk kepada lokaliti kes-kes dalam kelas ini berlaku iaitu di Pondok Hidayah letak di Batu 31 Macang, Kelantan. Sehingga 15 Januari 2021, sejumlah 100 individu telah disaring, di mana 15 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Kluster Kota Road. Kelas ini melibatkan daerah Kinta
tercinta dilarut matang dan selama di Perak. Kes indeks edukasi ini iaitu kes ke-133,240 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 9 Januari 2021. Hasil saringan individu bergejala. Nama kelas ini merujuk kepada lokaliti tempat kerja kes indeks iaitu di sebuah bank di Jalan Kota Taiping, Perak. Sehingga 15 Januari 2021, sejumlah 54 individu telah disaring, di mana 18 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Kluster Tembok Kemas. Kluster pusat tahanan ini melibatkan daerah Alat Gajah di Melaka. Kes-kes berkelas ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 14 Januari 2021. Hasil saringan tahanan di penjara satelit Formosa yang terletak di Jalan Kamus Lama, Alat Gajah. Sehingga 15 Januari 2021, sejumlah 151 individu telah disaring, di mana 22 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Kluster Restoran Putra. Kluster tempat kerja ini melibatkan restoran yang terletak di Preston 9, wilayah Persekutuan Putrajaya. Kes indeks edukasi ini iaitu kes ke-120,817 merupakan kes yang telah dilaporkan positif COVID-19 pada 4 Januari 2021. Sehingga 15 Januari 2021, sejumlah 29 individu telah disaring, di mana 19 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Aktiviti pimpinan dianjurkan tanpa mematuhi SOP dapat meningkatkan risiko penularan jangkitan COVID-19 kepada orang ramai. Diseru adalah amat penting bagi kita sentiasa waspada dan berusaha melindungi diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat di sekeliling kita daripada mendapat jangkitan COVID-19. Penularan virus ini boleh dielakkan dengan sentiasa memastikan penjarakan fizikal yang selamat, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer serta pemakaian alat pelitup muka. Kepada seluruh rakyat Malaysia, kita sedang berada dalam gelombang ketiga COVID-19. Oleh itu, usaha lagi kita menunding jari dengan menyalahkan antara satu sama lain. Dengan itu, kita bangkitlah semula macam mana kita menentang sejak pandemik ini melanda negara kita. Patuhlah SOP yang dikeluarkan kerajaan, elakkan 3S dan juga amalkan 3W. Marilah sama-sama kita menentang semula virus COVID-19 ini walaupun vaksin masih belum diperolehi. Tapi sekurang-kurangnya vaksin kita adalah patuh SOP dan amalkan penjarakan fizikal. Berikutnya situasi peningkatan kes COVID-19 dalam negara yang telah mencapai jumlah kumulatif sebanyak 151,066 kes. Masyarakat dinasihatkan untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Ini sahaja untuk berita pendek hari ini. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan menetapkan pesakit COVID-19 tahap 1 dan 2 menjalani rawatan serta kuarantin di rumah dengan pemantauan ketat oleh petugas kesihatan berkuat kuasa 1 Januari lepas. Pemantauan kendiri di rumah. Apa yang perlu anda lakukan? Sila ikuti langkah-langkah berkenaan. Yang pertama, pastikan anda sentiasa berada di rumah dan boleh dihubungi setiap masa. Yang kedua, pastikan anda duduk di bilik yang berasingan daripada ahli keluarga yang lain. Yang ketiga, elakkan berinteraksi secara bersemuka dengan ahli keluarga yang lain. Sekiranya tidak dapat dielakkan, sila pastikan anda menggunakan pelitup muka masing-masing. Yang keempat, laporkan status kesihatan anda apabila dihubungi, ataupun anda boleh menggunakan aplikasi MySejahtera. Yang kelima, jika gejala anda bertambah teruk, sila hubungi 999 atau terus ke hospital berdekatan dengan segera menggunakan kenderaan sendiri. Yang keenam, pastikan anda kerap cuci tangan dengan air atau sabun dan selalu menggunakan hand sanitizer. Yang ketujuh, amalkan adab batuk dan bersin yang betul dengan menutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Yang ke-8, buangkan tisu dan pelitup muka yang telah digunakan ke dalam bungkusan yang diikat sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Cuci tangan serta merta. Yang ke-9, pastikan anda tidak berkongsi peralatan makanan dan penjagaan diri dengan ahli keluarga yang lain. Langkah yang ke-10, cuci peralatan yang digunakan untuk makan dan minum sebelum digunakan semula. Yang ke-11, pastikan pengudaraan rumah yang baik dengan membuka tingkap. Yang terakhir sekali, pastikan anda tidak menerima mana-mana pelawat sepanjang tempoh kuarantin di rumah. Sekiranya anda
mengalami sebarang masalah untuk menghubungi pihak KKM, sila gunakan aplikasi MySejahtera untuk mengemaskini status kesihatan anda. Bersama kita perangi COVID, kita jaga kita. Sekian, terima kasih.